Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zulhilmi bin Ashhari dan nombor matrik A177474. Penyelia saya ialah Ustaz Hakim Zainal. Saya merupakan pelajar tahun akhir bagi program Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada hari ini saya akan membentangkan kajian latihan ilmiah saya yang bertajuk Perbahasan Bab Ataf dalam kitab Nahwu Silam dan Moden. Yang pertamanya ialah pengenalan. Masyarakat Melayu menerima atau menganut ajaran Islam yang telah dibawa oleh pendakwah yang berasal daripada Timur Tengah. Umumnya ajaran Islam yang diterima oleh masyarakat Melayu adalah berdasarkan kepada hukum hakam yang terdapat dalam mazhab Syafi'i. Tambahan itu, aktiviti pembelajaran, pengajaran, penyebaran hasil karya dan pemikiran dalam masyarakat Melayu adalah melalui kitab-kitab silam atau turath, sama ada kitab tersebut kitab Jawi atau kitab Arab. Di samping itu, untuk memahami kitab turath ini, seseorang itu perlu mahir dalam ilmu Nahwu. Dalam ilmu Nahwu, terdapat perbincangan yang khusus berkaitan huruf ma'ani, iaitu huruf yang mempunyai makna. Dan termasuk di dalam perbincangan huruf ma'ani iaitu huruf ataf. Dalam ilmu Nahwu, mengistilahkan ataf itu sebagai kata yang menerangkan dan menghimpunkan antara ma'tuf, iaitu kata yang diatafkan, dengan ma'tuf alaih, kata yang ma'tafkan. Dan huruf ataf ini juga berperanan menghimpunkan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain. Seterusnya kita lihat pula kepada pernyataan masalah. Yang pertama iaitu tidak kuasai bahasa Arab. Menurut Nabilah 2019, cabaran besar akan dihadapi oleh seseorang dalam proses pengajaran dan pembelajaran bahasa asing kepada kelompok masyarakat kerana ia merupakan bahasa kedua, ketiga, keempat atau lebih. Ini kerana usaha untuk mempelajari dan memahami kaedah tata bahasa Arab merupakan satu cabaran dalam memperolehi bahasa asing ini. Menurut Zainal 2017, di Universiti Jakarta, mahasiswa masih kurang menguasai bahasa Arab dan masih jauh daripada sasaran yang dikehendaki. Yang kedua ialah perbezaan hukum. Antara perkara yang termasuk dalam perbincangan ilmu Nahwu adalah perbahasan berkaitan dengan huruf itu sendiri. Ini kerana di antara keunikan bahasa Arab ialah setiap huruf itu mempunyai maknanya yang tersendiri yang disebut sebagai huruf ma'ani. Selain itu, dalam mendepani dan menyelesaikan sesuatu masalah, para ulama' dan mujtahid telah bekerja keras untuk menyelesaikan masalah tersebut. Walaupun sumber pengambilan hukum itu sama, iaitu berpandukan Al-Quran dan Hadis, namun keputusan daripada ijtihad yang dikeluarkan itu adalah berbeza. Menurut Abdul Wahab Abdul Salam Thawilah 2000, antara punca berlaku perbezaan hukum dan ijtihad yang dikeluarkan oleh para ulama adalah aspek berkaitan huruf ma'ani itu sendiri. Yang ketiga ialah gagal memahami huruf ataf. Huruf ataf yang menghubungkan antara satu kalimah dengan satu kalimah ini mempunyai makna tertentu. Setiap orang yang mempelajari teks Arab perlu mengetahui makna daripada setiap huruf ataf supaya dapat memahami teks Arab tersebut. Menurut Bintang Rosada 2020, kegagalan pelajar dalam memahami maksud huruf ataf dalam sesuatu ayat akan menimbulkan keraguan yang boleh membawa kepada kesalahan dalam memahami sesuatu teks Arab. Dan yang terakhir ialah bilangan huruf ataf. Menurut Syarafuddin 2017, jumlah huruf ataf adalah sebanyak 10, iaitu waw, fa, thumma, au, hatta, bal, am, imma, la dan lakin. Dan bertitik tolak daripada permasalahan kajian ini, maka pengkaji berhasrat untuk membuat kajian terhadap perbahasan ulama' silam dan moden dalam menghuraikan bab ataf ini dengan lebih mendalam. Seterusnya ialah objektif kajian. Kajian ini memfokuskan kepada 3 perkara. Yang pertama, menjelaskan makna ataf dan pembahagiannya. Kedua, meneliti bilangan dan fungsi huruf-huruf ataf. Dan yang ketiga, menganalisis bentuk penghuraian dan cara penerangan bab ataf dalam kitab-kitab Nahwu Silam dan Moden. Metod kajian yang digunakan dalam kajian ini ialah kaedah kualitatif melalui kajian kepustakaan. Seterusnya, limitasi kajian. Pengkelasan sesuatu kitab silam atau moden adalah berdasarkan kepada tempoh atau waktu pengarang itu hidup. Zaman moden bermula pada abad ke-15 Masihi sehingga sekarang. Tujuan pemilihan 2 kitab Arab silam ini
adalah untuk melihat persamaan dan perbezaan keduanya dalam menghuraikan matan Alfiyah Ibn Malik, khususnya dalam bab ataf. Adapun pemilihan dua kitab Arab moden kerana keduanya mempunyai penjelasan yang baik. Ditambah pula pengarang kitab Ma'ani An-Nahu yang merupakan pakar bahasa yang tidak asing lagi pada zaman kini, iaitu Dr. Fadil Saleh As-Samarai. Seterusnya, kita lihat pula kepada dapatan dan perbincangan kajian. Dapatan yang pertama iaitu makna ataf dan pembahagiannya. Makna ataf ialah gabungan atau persamaan antara maktuf yang mengikut dan maktuf alaih yang diikuti, yang berada di bawah satu payungan hukum i'rab yang sama. Ataf terbahagi kepada dua. Yang pertama, ataf al-bayan. Ataf al-bayan ialah ataf yang mengikut. Ia merupakan isim jamid yang menjelaskan bagi yang diikutinya sebagai mengkhususkan baginya pada isim nakirah. Yang kedua, ataf an-nasaq. Ataf an-nasaq merupakan ataf yang mengikut, yang diselangi antaranya dengan yang diikutinya dengan salah satu huruf daripada 10 huruf. Dapatan yang kedua iaitu bilangan dan fungsi huruf ataf yang terdapat dalam ilmu nahwu. Huruf ataf mempunyai 10 jenis semuanya. Huruf-huruf ini dibahagikan mengikut fungsi-fungsinya yang tersendiri. Fungsi yang pertama iaitu sebagai penggabung. Huruf-hurufnya terdiri daripada huruf fa, waw dan thumma. Yang kedua berfungsi sebagai penyata bahagian. Hurufnya hanya satu iaitu hat. Fungsi yang ketiga iaitu penentu atau pemilih. Huruf-hurufnya ialah au dan am. Fungsi yang keempat iaitu penjelas kekeliruan. Hurufnya hanya satu iaitu bal. Fungsi yang kelima iaitu sebagai penafi. Dan hurufnya ialah la. Dan fungsi yang terakhir iaitu pembetul salah sangka. Dan hurufnya hanya satu iaitu lakin. Dapatan yang ketiga iaitu cara atau bentuk penerangan bab ataf daripada kitab Nahwu Silam dan Moden. Kitab Silam yang pertama iaitu kitab Awdah Masalik. Di dalam kitab ini, pengarang iaitu Ibnu Hisham telah memberikan takrifan bagi ataf al-bayan iaitu tabi' yang menyerupai sifat pada menjelaskan yang diikutinya jika isim tersebut ma'rifah dan mengkhususkan jika isim tersebut nakirah. Adapun ataf an-nasaq, ataf an-nasaq ialah tabi' yang diselangi antaranya dan antara yang diikutinya satu huruf yang akan disebutkan nanti. Huruf-huruf ataf yang dinyatakan dalam kitab ini iaitu sebanyak 9 huruf. Kitab yang kedua iaitu Syarah Ibnu Aqil yang dikarang oleh Ibnu Aqil. Pengarang memberikan takrifan bagi ataf al-bayan iaitu tabi', isim jamid yang seumpama sifat pada menerangkan perkara yang diikutinya tanpa mengurangi maksud yang sebenar. Adapun ataf an-nasaq ialah satu bentuk tabi' yang diselangi antaranya dan antara matbu'nya satu huruf. Dan di dalam kitab ini juga menyatakan huruf ataf mengandungi 9 huruf. Kitab yang ketiga iaitu An-Nahwu Al-Wafi, karangan Abbas Hasan. Pengarang memberikan takrifan bagi ataf al-bayan ialah ataf iaitu tabi' atau isim jamid yang berbeza dengan matbu'nya pada lafaznya dan bersepakat pada maknanya. Namun begitu, pengarang tidak mendatangkan takrifan bagi ataf an-nasaq. Dan kitab ini juga berbeza dengan kitab Silam kerana ia menyatakan terdapat 10 huruf ataf. Kitab yang terakhir iaitu kitab Ma'ani An-Nahu. Kitab ini merupakan kitab karangan Dr. Fadil Saleh As-Samarai. Di dalam kitab ini, pengarang hanya mendatangkan takrifan bagi ataf al-bayan sahaja, iaitu ataf al-bayan merupakan tabi' yang menjelaskan atau mengkhususkan apa yang diikutinya. Namun begitu, kitab ini berbeza dengan kitab An-Nahwu Al-Wafi, iaitu di dalam kitab ini menyatakan sebanyak 9 huruf ataf, iaitu sama dengan dua kitab Silam yang lain. Di dalam kitab An-Nahwu Al-Wafi tidak menambah huruf ataf imma. Kesimpulannya, kaedah kualitatif telah digunakan dalam kajian ini yang berdasarkan kepada kaedah kepustakaan, dan kajian ini telah berjaya mencapai ketiga-tiga objektif yang diinginkan. Oleh yang demikian, nyatalah bahawa perbahasan bab ataf yang terdapat dalam kitab Nahwu Silam dan Moden tidak mempunyai perbezaan yang ketara dan mempunyai banyak persamaan, melainkan beberapa penambahan perkataan yang digunakan oleh pengarang-pengarang kitab Arab moden bagi memberikan kefahaman yang lebih jelas mengenai bab ataf ini.
Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.